وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini untuk kita menyambung pengajian kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada pengajian yang lalu kita sudah tamat, iaitu bab berkaitan dengan al-imamah ataupun berkaitan dengan salat berjemaah. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk bab yang baru, iaitu hadis yang ke-79. Itu hadis yang ke-79, kita masuk babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang menceritakan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ni menghimpunkan tentang riwayat-riwayat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat dari segi sudut bacaannya, begitu juga pergerakannya, begitu juga dari segi sudut perbuatan dalam salat itu sendiri, yang mana amat dititik beratkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bahkan bab yang berkaitan dengan sifat salat Nabi ini disusun khas oleh ulama-ulama hadis. Terutama kita boleh lihat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitu juga dalam Sunan Tirmizi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain lagi musnad ataupun sunan yang menghimpunkan khusus menceritakan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Umdatul Ahkam sendiri pun ada bab khusus menceritakan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang disebutkan oleh pengarang kitab ini secara ringkas, iaitu tidak semua dimasukkan. Seperti mana kita tahu metodologi pengarang kitab ini, dia hanya menghimpunkan hadis yang disepakati sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. So hadis yang dikatakan dalam Umdatul Ahkam ini lebih kurang dalam hampir 500 hadis, boleh dikatakan semuanya disepakati sahih oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ada banyak lagi riwayat, sebab ada riwayat yang Imam Bukhari saja yang riwayatkan, dan ada juga riwayat hadis sifat salat Nabi hanya Imam Muslim yang meriwayatkan, dan ada juga tidak ada dalam Bukhari Muslim tetapi ada dalam riwayat-riwayat yang lain seperti dalam Musnad Imam Ahmad, begitu juga dalam Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, begitu juga Ibnu Majah dan Nasai dan lain-lain lagi. Jadi kalau kita nak masukkan semua, mungkin kita tak berkesempatan untuk menamatkannya. Jadi kita ambil secara ringkas apa yang diringkaskan oleh pengarang kitab Umdatul Ahkam. Jadi seperti mana saya sebutkan sebelum ini, iaitu berkaitan dengan sifat salat Nabi bukan sahaja dititik beratkan oleh para ulama, tetapi malah ulama menitik beratkan tentang sifat salat Nabi berdasarkan hadis Nabi yang Nabi sendiri menitik beratkan tentang usaha ini. Iaitu apakah buktinya? Buktinya berdasarkan firman, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sabda yang biasa kita dengar, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu seperti mana kalian melihat aku salat. Nampak? Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perbuatan Nabi yang wajib kita ikut dalam bentuk sifat salat, dan ada bentuk-bentuk sunat. Jadi alhamdulillah, dalam erti kata, kalau kita tengok secara lambang, saya sendiri kalau kita tengok bagaimana masyarakat kita salat,
Sama ada dekat surau sini ataupun di masjid, di mana-mana saya menyinggah ataupun melihat, rata-rata ikut syarat sah salat itu memang sahlah, menepati keabsahan salat itu sendiri. Tapi dari segi sudut kualiti, yang mana satu persatu pendetailannya, bagaimana sifat salat Nabi yang perlu kita jadikan sebagai amalan secara detail, dan secara terperinci. Jadi elok kalau kita belajar ataupun kita baca hadis-hadis tersebut. Dan selain daripada itu juga, kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, terutama dalam fiqh mazhab Syafi'i pun ada dia letakkan satu bab khusus cerita tentang sifat solat, iaitu sifat solat Nabi SAW. Macam mana sifat rukuk, macam mana takbiratul ihram, qiyam macam mana, tangan letak mana, bacaan dia macam mana, apa yang wajib, apa yang sunat, termasuk rukun sekali dicerita dan sebagainya. Baik, jadi insya-Allah kita masuk bab sifat salat Nabi SAW. Dalam arti kata, kita mempelajari sifat salat Nabi, kita nak dapatkan yang terbaik. Kita nak dapatkan salat yang terbaik. Apabila kita dapat salat yang terbaik, kita nak dapat pahala yang terbaik. Pasal apa? Seperti mana hadis yang pernah saya bacakan dulu tuan-tuan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, wa man hamma bihasanatin wa amilaha, sesiapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan dan dia melakukan kebaikan itu. Contoh, dia berniat nak mengerjakan solat dan dia melakukan ibadah solat itu, apa dia dapat? Kataballahu lahu 10 hasanatin ila 700 ila adhafin kathirah. Dan hasil dia buat ibadah itu tuan-tuan, Nabi SAW sebut paling kurang Allah bagi dia 10 kebaikan, itu 10 pahala. Dan dia boleh berganda kepada 700 kali ganda, dan berganda lebih banyak daripada itu lagi. Jadi solat kita tuan-tuan, ibadah kita tak terhenti kepada 10 pahala saja Allah bagi. Dia boleh bagi lebih daripada itu. Jadi macam mana kita nak generate pahala berganda? Banyakkan kita hidupkan sunnah Nabi di dalam solat. Selain daripada ikhlas, makin tinggi ikhlas kita dalam ibadah, lagi tinggi pahalanya. Kalau campur sedikit riak, campur sedikit sifat nak menunjuk tuan-tuan, atau sifat bukan dari segi sudut ukhrawi lebih kepada duniawi, sikit pahala. Kedua, pahala yang banyak, yang besar dalam solat ni khusyuk. Lagi kita menguasai solat kita dengan khusyuk, lagi besar pahalanya. Bukan berhenti 10 saja, dia boleh dapat 100, 200. Tengok kualiti kita. Selain daripada itu juga tuan-tuan, dalam ibadah solat ini ulama jelaskan sunat-sunat di dalam solat. Selain daripada rukun, rukun kena buat, tak boleh kita tinggalkan. Bab kata dalam sifat solat tuan-tuan dan puan-puan dan masyarakat kita ni kebanyakan alhamdulillah ikut secara zahir perbuatan yang mana ikut kesempurnaan okey. Rukun 13 cukup. Tapi dari segi sunat itu perlu kita titik beratkan, macam mana yang kecil-kecil pun kita hidupkan. Pasal apa? Itulah yang akan generate pahala kita, supaya pahala salat kita bertambah besar. Bayangkanlah kalau satu salat Allah bagi 700 pahala, tambah lagi kalau kita salat berjemaah kali 27, 700 kali 27, berapa tuan-tuan? Ya, tolong kira lah, saya matematik terror sangat. Ya, terpaksa kira pakai kalkulator. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, so 700 kali 27 berbanding mereka yang salat 10 pahala kali 27. Berbeza, betul tak? Ya, sangat berbeza. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, apabila kita menghidupkan sunnah Nabi di dalam salat, maka bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Yang Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, sesiapa yang menghidup satu sunnah aku, belum lagi 10, siapa yang menghidupkan satu sunnah aku, maka dia telah mencintai aku. Ini tanda kita cinta Rasulullah SAW, iaitu menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya, bukan semata-mata menyambut Maulidur Rasul. Itu perlu adanya Maulidur Rasul, panggil ceramah, kadang-kadang kita berzanji ataupun baca surah, itu perlu mengingatkan tahun demi tahun. Apakah falsafah sebenarnya kita mencintai Nabi SAW, menyambut kelahiran baginda SAW. Tapi hakikat yang mana betul-betul cinta kita pada Nabi, iaitu menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan Nabi sambung lagi, faman ahabbani kana ma'i fil jannah, sesiapa yang mencintai aku. Nampak? Hidupkan sunnah,
mencintai Nabi. Siapa yang mencintai Nabi, apa dia dapat? Kana ma'i fil jannah, dia akan bersama-sama denganku dekat syurga nanti. Syurga tertinggi tuan-tuan, bukan syurga yang bawah-bawahnya. Dekat akhirat nanti syurga ada tingkatan, tingkat 1, 2, 3, yang paling tinggi tingkat 8, Firdaus. Itu para Nabi dan Rasul. Kalau kita hidupkan sunnah Nabi, insya-Allah dekat akhirat kita bersama-sama dengan Nabi dekat syurga. Disifatkan bahawa nanti dekat syurga nanti ahli syurga jealous. Yang duduk syurga tingkat 1 jealous dengan tingkat 2, nikmat lagi besar. Tingkat 2 jealous dengan tingkat 3, tingkat 3 jealous dengan tingkat 4, tingkat 4 jealous dengan tingkat 5. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Ya. Kat situlah para salihin yang masuk syurga, mereka rasa menyesal. Kenapalah kat dunia aku tak beribadat betul-betul sampai dapat syurga yang tertinggi. Nampak tak? Begitu dahsyat tu. Yang satu hari Al-Quran 10 juzuk, kenapalah aku tak khatam 30 juzuk satu hari? 10 juzuk pun dah banyak dah tu tuan-tuan. Kita nak baca 1 juzuk pun merangkak juga. Ya. Jadi menyesal. Jadi insya-Allah tak nak menyesal, nak mudah masuk syurga bersama dengan Nabi SAW, dia menghidupkan sunnah Nabi SAW. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salati sakata hunayhatan qabla an yaqra'a fa qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina at-takbiri wal qira'ati ma taqulu qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib wallahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wallahumma silni min khataayaya bima'i wal-thalji wal-baradi. Muttafaqun alaih. Baik, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering apabila hendak bertakbir atau apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai bertakbir, iaitu takbiratul ihram, iaitu takbir pembukaan salat, iaitu Allahu akbar, sakata hunaihatan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam senyap sejenak. Senyap sejenak qabla an yaqra, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan bacaan, iaitu bacaan surah Al-Fatihah. Ya, Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi takbiratul ihram, Nabi diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Allahu akbar, Nabi tak terus baca surah Al-Fatihah, sama ada sir secara senyap ataupun secara lantang. Ya. Baik, faqultu, lalu aku bertanya, iaitu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ya, demi dia bersumpahlah, bi abi anta wa ummi, dengan nyawa bapaku dan ibuku. Ini cara sumpah masyarakat Arab dululah. Masyarakat kita tak ada. Ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ati ma taqul, tidakkah engkau lihat, ya wahai Rasulullah, diam kamu di antara takbir dan qiraah, wa ma taqul, dia kata wahai Rasulullah, aku perasan selepas takbiratul ihram engkau berhenti sebentar sebelum membaca Fatihah ataupun sebelum membaca Al-Quran. Kemudian dia kata, ma taqul, apa yang engkau baca wahai Rasulullah? Dia nak tanya. Saya nak tanya apa yang Nabi SAW baca. Apa yang Nabi senyap gitu saja? Adakah Nabi senyap-senyap tanpa bacaan? Tak mungkin, pasti ada bacaan, sama ada doa ataupun zikir. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah di antaraku dan di antara dosa-dosaku bagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Nabi doa, dan tu Nabi baca doa yang maknanya, ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada dosa-dosaku seperti mana kau jauhkan di antara timur dan barat, iaitu minta doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada perbuatan maksiat seperti mana jauhnya timur dan barat. Bayangkan timur dan barat ni tuan-tuan. Ya, nak pergi New York tu tuan-tuan 22 jam, 25 jam, kita pun serabut juga kepala. Jauh tu. Jadi diminta jauh-jauh supaya kita tidak terdekat dengan amalan dosa ataupun amalan yang menjurus kepada maksiat. Itu maknanya. Allahumma naqqini
min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikanlah aku daripada dosa-dosaku seperti mana baju yang putih dibersihkan daripada kekotoran. Dosa ni diibaratkan sebagai kekotoran. Maka penghapus dosa itu membersihkan diri kita daripada dosa. Umpama kita minta pada Allah seolah-olah baju yang kotor, yang warna putih, asalnya putih, dikotorkan oleh Tuhan punya baju. So ambil sabun, ambil air, dibasuhkan, disucikan balik, dibersihkan semula. Macam tu lah. Diminta supaya kita berdoa pada Allah, dihapuskan segala dosa. Baik, Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, basuhkanlah aku, iaitu sucikanlah aku daripada dosa-dosaku dengan air, begitu juga air salji dan air sejuk. Baik, dia kata sucikanlah aku. Kalau aku ada dosa, sucikanlah aku dengan air dan air salji dan begitu juga air sejuk. Maksudnya ini bahasa kinayah yang Nabi SAW gunakan. Maksudnya kalau kita mandi, tak adalah menjatuhkan ataupun menggugurkan dosa kita. Dosa tu sama ada dosa itu terhapus dengan amal soleh, iaitu dosa-dosa kecil, manakala dosa-dosa besar terhapus dengan taubat nasuha. Jadi apa yang Nabi kata, ya Allah, sucikanlah aku daripada dosa-dosaku dengan air dan salji dan air sejuk. Ulama kata kenapa Nabi gunakan bahasa iaitu gunakan salji dan air sejuk? Sebab apa? Sebab dosa ni ibarat satu kepanasan yang membakar seperti api neraka. Maka nak menyejukkan ataupun nak menghilangkan kepanasan dosa itu sendiri dibasuh dengan salji dan air sejuk. Jadi doa ni tuan-tuan, yang mana disebut tadi, yang kita baca dan kita terjemah dan kita faham maknanya, iaitu doa iftitah. Ini disebutkan oleh para fuqaha ataupun ahli fiqah, yang mana disebutkan sebagai doa iftitah. Mungkin kita rasa pelik, lain macam doa iftitah kita belajar kat sekolah rendah, lain macam, tak ada macam ni bunyi dia. Kita baca, kita tahu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, yang saya jumpa tuan-tuan dalam hadis, iaitu ada 9 riwayat jenis bacaan doa iftitah yang Nabi SAW baca. Ya, salah satunya disebutkan dalam ini, iaitu doa iftitah yang Nabi baca bukan satu ni saja, ada banyak lagi. Antara yang biasa kita baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu riwayat, ada riwayat lain, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salat, sampai habis. Dan ada banyak lagi tuan-tuan, lebih kurang dalam ada belas versi doa iftitah yang Nabi SAW pernah dibacakan dan pernah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat baginda SAW. Ya, jadi disebutkan di sini, iaitu disunatkan kita, ya, disepakat para ulama, selepas takbiratul ihram sebelum membaca Fatihah, iaitu disunatkan kita membaca doa iftitah. Sama ada kita ni makmum ataupun imam, sama ada solat berjemaah ataupun solat bersendirian, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, sama ada sunat berjemaah ke sunat bersendirian, tak kira, kecuali doa solat jenazah. Solat jenazah tak ada doa iftitah. Ya, jangan Allahu Akbar, tengok-tengok imam nak pergi takbir, lambat betul. Pasal apa? Dia baca doa iftitah. Tak ada. Tidak disunatkan. Pasal apa? Tidak sabit daripada Nabi SAW membaca doa iftitah ketika salat jenazah. Salat lain, ya, salat tasbih ke, salat tahajud, salat witir, salat minta hujan, salat gerhana bulan, salat gerhana matahari, apa lagi tuan-tuan, salat sunat duha, salat sunat mutlak, salat sunat apa saja tuan-tuan, asalkan salat, maksud yang laksananya disunatkan kita untuk membaca doa iftitah. Dan tidak disunatkan juga membaca doa iftitah selain daripada salat jenazah, iaitu ketika kita nak sujud tilawah ataupun ketika mana kita nak sujud syukur. Allahu Akbar, sujud tu Allahu Akbar terus sujud, tak payah doa iftitah terus dah. Sebab apa? Tidak sabit daripada Nabi SAW bacaan itu pada sujud syukur ataupun sujud tilawah. Baik, jadi ada macam-macam. Kita nak baca yang Nabi SAW baca ni pun boleh, ataupun yang biasa kita baca pun boleh. Ya, jadi ini satu perbuatan dalam ibadat salat, iaitu sifat salat Nabi. Kalau boleh jangan tinggalkan tuan-tuan. Pasal apa?
Ada orang bila dia solat berjemaah, solat bersendirian berjemaah, dia akan baca. Bacalah. Ya, sementara tunggu imam nak baca Fatihah tu dia baca. Tapi ada kala orang tu bila dia bangun solat ba'diyah, dia solat sunat, dia tak baca doa iftitah. Alah sunat je kan, ringkaslah, baca sikit-sikit je lah. Ada kawan saya kata, aku solat ba'diyah tu aku baca Fatihah je, lepas tu rukuk. Ya, rugilah tak baca doa iftitah, tak baca surah. Panjang malah licin lah nak baca. Janji buat. Daripada tak buat langsung, itu je lah alasan dia. Tak apalah, itu pilihan masing-masing. As long benda tu bukan rukun, tak ada masalah. Tapi cuma dari segi sudut pahala, orang yang tak melaksanakan sunat seperti ini, dia rugilah. Orang lain salat dapat pahala besar, dia dapat pahala yang sedikit. Antara fadilahnya tuan-tuan, saya nak sebut tentang hebatnya doa iftitah ini, yang mana pertama sekali diriwayatkan, ya, dalam riwayat yang mana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dia tak disebut dalam ni, ya. Saya ambil dalam riwayat Muslim, yang mana disebutkan oleh Ibnu Umar. Dia kata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kami salat berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh qala rajulun, ya, minal qaumi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketika salat berjemaah, iaitu selepas bertakbiratul ihram, ada seorang lelaki dibaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang mana dekat dengan lelaki itu dengar lah kan. Dan lelaki itu berada berhampiran dengan Nabi SAW. Safnya tak jauh, mungkin belakang Nabi, bukan saf kat belakang. Jadi apabila Nabi dengar, selesai saja salat, maka Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, Nabi kata, siapa yang baca doa tadi tu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Maka sahabat kata, aku baca wahai Rasulullah. Apa kata respon Nabi? Ajibtu laha, iaitu aku rasa takjub dengan kalimat-kalimat yang kau baca tadi. Apa yang Nabi takjub? Dia kata, futihat laha abwabus sama. Sebab kau baca takbiratul ihram, kau baca doa iftitah yang kau bacakan tadi, maka dibuka pintu-pintu langit. Nabi nampak, dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tak kala dengar dibaca, Nabi nampak atas langit terbuka pintu langit. Sahabat tak nampak lah, Nabi nampak. Nabi kasyaf, Nabi wahyu, Nabi Rasulullah SAW. Maksudnya apa tuan-tuan? Pintu langit terbuka, malaikat turun daripada langit. Daripada Sidratul Muntaha tu, langit ketujuh tu, malaikat turun, membawa rahmat, membawa rezeki, membawa barakah. Nampak tu? Baca doa iftitah, langit terbuka tuan-tuan. Rugilah kalau tertinggal. Ya. Dan apa kata Ibnu Umar? Qala Ibnu Umar, ya, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu min dhalik. Semenjak aku dengar hadis Nabi berbicara tentang fadilat membaca doa iftitah ni, aku tak pernah tinggal sampai bila-bila, sampailah dia meninggal dunia tuan-tuan. Sebab baca doa iftitah itu terbuka langit. Nabi kata pintu-pintu langit, bukan pintu langit, pintu-pintu langit, malaikat turun. Turun apa? Turun angkat pahala, turun membawa rahmat, membawa rezeki. Malaikat rahmat, malaikat rezeki turun. So kalau kita nak rahmat Allah, kita nak barakah, sama barakah kehidupan, barakah rezeki, jangan tinggalkan doa iftitah. Ini fadilah yang sangat besar. Baik, antara yang lain juga, ada seorang sahabat Nabi SAW selepas takbiratul ihram, Allahu akbar, dibaca alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Antara doa lain yang Nabi baca, sependek saja tuan-tuan. Ya, selesai solat Nabi tanya lagi, siapa yang baca ni? Aku wahai Rasulullah. Kau baca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Dia kata, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku melihat 12 orang malaikat turun daripada langit berlumba-lumba, siapa dulu yang mengangkat pahala doa iftitah ini dibawa ke atas langit untuk disimpan dalam bank tuan-tuan. Ya, kita punya amalan kita ni tuan-tuan, setiap kali kita beramal soleh akan disimpan. Ada bank ni, ada malaikat yang tukar angkat, bawa simpan ke atas langit, kunci. Ya, tapi nombor akaun tak ada lah.
Kad tak ada lah tuan-tuan, kad kredit. Ya. Tapi bank tu, kita punya simpanan amalan tu gugur bila kita murtad. Murtad habis. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni cerita riwayat daripada Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, itu antaranya tadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dan ada riwayat lain, ada sahabat baca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Pun Nabi SAW memperakui ini salah satu bacaan yang bagus. Dan Nabi iktiraf, Nabi kata Nabi nampak malaikat 12 orang turun berebut-rebut nak angkat pahala doa iftitah. Nampak? Kedua, iaitu selain daripada malaikat turun bawa rahmat, bawa barakat, kedua membaca doa iftitah ni pahalanya sangat besar. Sampai malaikat berebut-rebut nak angkat, nak bawa pahala kita dibawa ke atas langit untuk disimpan pahala kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat, setiap kali kalau kita nak salat, nak cepat macam mana sekalipun, jangan tinggalkan. Pasal apa? Kalau kita rasa tak boleh baca yang panjang, kita baca yang sederhana. Kalau nak baca yang sederhana pun tak boleh, baca yang pendek pun ada. Contoh alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Yang zikir macam ni dibaca pada dua tempat. Sama ada baca ketika doa iftitah ataupun ketika bangkit daripada i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Pun ada riwayat. Ya, sama ada dibaca ketika doa iftitah boleh ataupun ketika bangkit daripada i'tidal selepas alhamdulillahi hamdan katsiran. Contoh. Ya. Ataupun ada riwayat yang lain Nabi SAW baca doa iftitah yang Nabi baca, Nabi kata subhanakallah wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Pendek juga. Ya, boleh cari kat internet lah. Kalau nak salin nanti bolehlah kita salin, bila ada masa nanti saya tuliskan ke apa ke. Ya, tapi kat internet boleh carilah jenis-jenis ataupun doa-doa iftitah yang pernah dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ataupun cari dalam kitab Al-Adhkar pun ada juga. Disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Ya, kalau kita tak nak baca, malas nak hafal, kita kekalkan bacaan yang lama. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira itu dia tak bersambung dengan wajah tu, tidak. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajah tu tak disambung sebenarnya, tapi sebahagian ulama kita disambung, kasih panjang sikit. Kalau ikutkan yang Nabi baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, stop, baca Fatihah. Manakala wajah tu riwayat lain Nabi baca, contohnya Allahu akbar wajah tu wajhi, dia tak ada Allah akbar terus wajah tu wajhi alladzi fatara samawati wal ardi. Ini disebutkan dalam riwayat, sama ada riwayat Musnad Imam Syafi'i pun ada, dalam Sunan At-Tirmizi, Abu Daud pun ada juga sebut. Tapi kalau kita nak gabungkan Allahu akbar dengan wajah tu pun boleh, tidak menjadi masalah. Cuma saya nak highlightkan ni tuan-tuan, kalau tak nak sambung wajah tu dengan Allahu akbar pun cukup dah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau malas sangat, kalau malas nak sambung wajah, sudah, maksudnya tak sambung wajah tu sudah dikira menepati sunnah Nabi SAW. Cuma kita nak cerita apa? Jangan tinggal fadilah itu saja. Ada orang solat sunat ba'diyah, dia baca Fatihah terus, dia macam tu, rugilah. Sedangkan kita boleh generate pahala, kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bukan saja generate pahala besar, malaikat berebut dan angkat. Malah apa lagi tuan-tuan, malaikat turun daripada langit bawa rahmat, bawa barakat. Nak barakat rezeki, barakah kehidupan, barakah pendapatan, barakah kehidupan berkeluarga dan sebagainya. Inilah masa yang mana kita boleh adaptasi dalam bentuk ibadah. InsyaAllah Allah bagi keberkatan yang sangat hebat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh jangan ditinggalkan. Baik, beberapa permasalahan yang boleh kita sebut sebagai doa iftitah ini, iaitu doa iftitah ini sunat, dia bukan wajib. Ada orang kata, alah dia sunat ke Ustaz? Memanglah sunat, tapi dalam erti kata rugilah tuan-tuan. Ada satu imam tu dia salat tarawih Allahu akbar terus baca Fatihah. Imam muda, konon nak cepat kan, nak cepat, dia kena buat 20 rakaat. Ada masjid bagus 20 rakaat. Tapi 20 rakaat tu bukan nak tergesa-gesa, sama ada nak 20 rakaat baca surah yang pendek-pendek je lah. Ya, jadi saya
lepas habis tarawih saya tegur dia, kenapa terus baca Fatihah? Nak cepat Ustaz, dia kata, baca doa iftitah sikit, bagilah jemaah bernafas nak baca doa iftitah, nak dengarkan baca Fatihah. Sunat saja kan, memang sunat, tapi sebagai imam kena hidupkan sunat. Wah, ya. Lepas tu dia punya berurusi, Ustaz lepas ni kena baca doa iftitah, jangan tu baca Fatihah. Kalau tidak kami cari imam lain. Habis kau income sebulan Ramadan. Yalah, kita semayang Allahu Akbar, apa salah tak baca doa iftitah dia? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak cepat. Orang 20 rakaat nanti penat dan sebagainya. Bukan apa, takut orang penat sebagainya. Alah, baca doa iftitah. Bacalah surah pendek, bacalah surah-surah lazim. Kalau nak memenuhi itu semua, jangan baca surah panjang-panjang. Maksudnya meraihlah kedudukan jemaah ni tuan-tuan. Tapi nak tinggalkan doa iftitah, tapi dalam erti kata you jadi imam tapi sunnah tak hidupkan. Apa cerita? Nampak tak? Patut imam dah menjadi contoh yang terbaik, dia menghidupkan sunnah Nabi. Beri peluang kepada jemaah baca doa iftitah. Lepas tu beri peluang kepada jemaah nak dengar baca imam surah Al-Fatihah tu supaya dia dapat pahala juga. Macam mana dia nak dengar baca imam baca surah Al-Fatihah kalau ketika imam baca Fatihah dia sibuk baca doa iftitah, sedangkan imam tak ada bagi ruang kat dia? Macam mana nak dapat pahala mendengar bacaan surah Al-Fatihah daripada imam tu sendiri? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan doa iftitah disunatkan secara perlahan. Tak boleh, tak disunatkan secara kuat-kuat, sama ada jadi imam ataupun secara makmum. Seperti itulah Nabi SAW selepas takbir Nabi baca slow-slow. Sampai Abu Hurairah pun tak dengar apa yang Nabi baca. Dan Nabi kata, Nabi baca macam ni barulah Nabi SAW faham. Ya, baik. Doa iftitah hanya disunatkan pada selepas takbiratul ihram pada rakaat pertama saja. Jangan baca pada rakaat kedua, tak ada. Kecuali mereka yang masbuk. Imam dah rakaat kedua, dia baru masuk, bagi dia rakaat pertama. Kalau dia yakin imam tu baca panjang lagi, contoh dia masbuk, masuk pada rakaat kedua. Imam tengah baca Fatihah, dia Allahu Akbar. Dia yakin sempat baca doa iftitah dan sempat baca Fatihah, dia sempat ikut dengan imam, itu tak apa. Ya, sebab apa? Rakaat kedua bagi imam, tapi yang masbuk bagi dia rakaat pertama. Dan semua jenis solat disunatkan baca doa iftitah. Begitu juga solat gerhana bulan dan matahari ada 2 qiyam, iaitu disunatkan sahaja, iaitu pada rakaat pertama, yang qiyam pertama sahaja yang disunatkan baca doa iftitah. Kan? Selepas kita rukuk, kita i'tidal. Bukan i'tidal, lepas rukuk bangun sekali lagi, itu qiyam yang kedua. Qiyam kedua tak payah baca doa iftitah lagi dah. Terus imam baca Fatihah, terus baca surah, kemudian rukuk sekali lagi, i'tidal, barulah sujud. Ya. Baik. Begitu juga tidak disunatkan membaca panjang-panjang doa iftitah. Dia gabungkan semua sekali 10 riwayat. Ya, satu riwayat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa jatuh, ditambah lagi alhamdulillah apa, jadi 10 minit. Itu makruh hukumnya. Sebab apa? Nabi baca ringkas. Ya. Baik. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana para sahabat sangat ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Sampai sahabat tanya, apa dibaca? Apa Nabi baca? Nak ikut sangat. Jadi itu sebagai contoh kita, sahabat yang bagi tahu apa yang Nabi baca, kita tinggal nak beramalkan sahaja. Baik. Selain itu, bagaimana kalau seseorang itu kalau dia solat dan dia membaca Fatihah dengan sengaja, tiba-tiba dia nak patah balik untuk membaca doa iftitah, maka hukumnya tak sah, maksudnya hilang fadilatnya. Katakanlah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tak best lah baca doa iftitah lah. Dia berhenti Fatihah, dia start balik doa iftitah, boleh baca, tapi fadilat hilang. Sebab apa? Siapa suruh start dulu? Patut start dengan iftitah, kecuali kalau lupa. Ya, kalau Alhamdulillah. Jadi kecuali lupa, Allahu Akbar, Bismillah, alamak terlupa pula, kan? Terlupa tak apa, dia patah balik untuk mendapatkan fadilat itu tidak menjadi masalah. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis bab berkaitan dengan doa iftitah, kita baca satu lagi hadis, insya-Allah sempat, ya. Satu lagi hadis, iaitu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kita bacalah terus, terjemahkan terus. Riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yastaftihu as-salata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan Nabi SAW sering memulakan salat dengan takbir, iaitu takbiratul ihram, dan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kat sini tak disebut pun doa iftitah. Ya, yang dimaksudkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi start dengan takbir dan Fatihah, iaitu bacaan yang kuat yang didengari oleh sahabat. Yang mana dia tak dengar, dia tak sebut. Doa iftitah Sayyidah Aisyah dengar tak dengar. Yang dia dengar apa? Takbir, kemudian Nabi baca surah Al-Fatihah. Tidak menafikan Nabi tidak membaca doa iftitah, tidak. Ya, baik. Jadi Nabi start mula dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nanti kita akan masuk bagaimana Nabi mengangkat tangan ketika takbir. Macam ni ke, kita akan sebut nanti. Dan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menjadi khilaf besar di sisi 4 mazhab. Ada 3 mazhab, tuan-tuan. Ya. Dan ini juga menjadi hujah kepada mazhab Maliki. Dia kata tak disunatkan membaca bismillah, terus membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Manakala mazhab Hanafi dengan Hanbali pula, dia kata sunat baca bismillah, tapi disunatkan membaca secara perlahan, tak didengari oleh jemaah, dengar kat diri kita sendiri saja. Macam kita salat dekat Mekah lah kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maksud dia kata apa? Bukan tak baca bismillah mazhab Maliki dengan Hanbali, dia kata, tapi yang baca kuat-kuat alhamdulillah. Manakala bismillah baca slow-slow. Manakala mazhab Maliki, dia kata tak disunatkan baca bismillah, terus alhamdulillah. Sebab itu mazhab Maliki dia kata Al-Fatihah ini bismillah tak termasuk daripada surah Al-Fatihah, menurut pendapat dia. Manakala majoriti Syafi'i, Hanbali dengan Hanafi kata termasuk daripada surah Al-Fatihah. Ya. Jadi tapi keempat mazhab bersepakat bahawa surah Al-Fatihah ni 7 ayat. Kalau kita ialah 7 ayat kan, bismillah tu ayat pertama. Tapi mazhab Maliki alhamdulillah ayat pertama. Kalau buang bismillah tinggal 6, mana lagi satu? Nak tambah mana ya? Nak cari kat mana? Mazhab Maliki, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita satu ayat. Tapi kalau mazhab Maliki kat situ 2 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu ayat yang ke-7 di sisi mazhab Maliki. Baik, manakala mazhab Syafi'i disunatkan pula membaca bismillah kuat-kuat. Nampak apa? 3 mazhab pening kepala. Jangan pening kepala. Ini kita tengok bagaimana ulama mereka civilization, bagaimana tamadun mereka sangat tinggi, boleh beristimbatkan hukum dari segi sudut seninya, kepakaran mereka untuk mengeluarkan hukum. Boleh muncul 3 mazhab, tuan-tuan. Nampak? Ya, bagi kita tak sunat baca bismillah. Manakala Hanbali, Hanafi kata baca slow-slow saja. Manakala Syafi'i pula kata baca bismillah kuat-kuat. 3 mazhab ni. Satu hadis yang sama tapi boleh berselisih pendapat. Nampak tak, tuan-tuan? Dan ini seni dalam ilmu pengetahuan. Mana-mana ilmu pun ada khilaf. Ya, ilmu doktor, medik pun khilaf juga. Jangan main-main. Doktor pun gaduh juga. Ingat ustaz yang gaduh? Ya, doktor pun gaduh, betul, serius. Arwah mak mentua saya dulu lah, dia punya ada masalah apa ni, nak bedah dia punya usus tersumbat ke apa, berbelit-belit kan. So, tapi nak bedah, tapi nak letak bius, dia punya jantung lemah. Tiga doktor, tiga cakap lain. Pening pada saya tu. Ya. Jadi Lalas kata kita dengarlah nasihat Dr. Bius. Dr. Bius lagi bawa. Kalau dia bius terus padam lagi teruk kan. Jadi macam tu, gaduh tu. Yang mana? Lawyer pun gaduh, hakim pun gaduh, betul tak? Ya. Dia kata apalah ulama berselisih pendapat, tak boleh ke standard satu. Jangan kata ulama sajalah, mana-mana ilmu pun. Ya. Arkitektur pun gaduh juga. Yang ni kata kena letak tiang, yang soal kata tak tiang. Misal kata letak macam ni, gaduh juga. Ya, engineer pun gaduh juga. Bukan gaduh lah, berselisih pendapat dalam teori ilmu masing-masing. Itu biasa, normal. Ya, maksudnya menunjukkan bahawa tak ada siapa yang perfect, tak ada siapa yang apa. Kita saling memerlukan. Khilaf tu bagus. Ya, mungkin ada kelebihan dari segi sudut satu ilmu,
Wujudnya khilaf antara ilmuwan-ilmuwan, termasuklah di kalangan para ulama berbeza pendapat tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, macam mana mazhab Maliki dia kata alhamdulillah, dia ambil pada zahir hadis. Nabi tak baca bismillah terus alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Manakala mazhab Hambali pula dia kata baca bismillah kena baca, tapi baca secara perlahan. Yang dimaksudkan oleh alhamdulillah ni yang start baca kuat-kuat. Itu yang dimaksud oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kenapa tak sebut bismillah? Sebut bismillah tu Nabi baca slow-slow. Ada dalam riwayat yang lain. Yang dia kata macam tu. Manakala mazhab Syafi'i pula bertentangan dengan hadis ni. Hadis Nabi tak ikut sunnah Nabi SAW. Waliyadu billah. Tetapi yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ini, yang dimaksudkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bukan start dengan membaca alhamdulillah, tapi yang dimaksudkan Sayyidah Aisyah, Nabi memulakan dengan surah alhamdulillahirabbil alamin. Sebab apa? Zaman Nabi SAW, nama-nama surah kebanyakannya tidak dinamakan dengan nama sekarang ni. Surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Surah Al-Ikhlas bukan nama macam tu. Zaman Nabi surah Al-Fatihah dipanggil surah alhamdulillahirabbil alamin. Nampak? Yang manakala surah Al-Ikhlas disebut surah Qul huwallahu ahad. Dan begitu juga surah yang disebut surah lain, katakanlah Nabi SAW sebut ya inna suratan fil Qur'ani 30 ayat. Di dalam Al-Quran ada 30 ayat. Dalam Al-Quran ada satu surah 30 ayat. Ya, man qara'aha kulla lailatin, ya, Nabi SAW, sesiapa yang membaca setiap malam, mana'ahullahu min azabil qabri, maka Allah akan lindungnya daripada azab kubur. Wahya surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Maksudnya Nabi kata surah Al-Mulk, tapi Nabi kata surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Bukan baca satu ayat saja, tapi baca surah Al-Mulk yang mana nama surah itu diambil sepenuh ayat yang pertama. Jadi dimaksudkan Imam Syafi'i ini bukanlah start dengan alhamdulillah, tetapi dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita bagi laluan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi, yang dimaksudkan alhamdulillah ini bukan ayat yang pertama, tetapi dimaksudkan oleh Sayyidah Aisyah adalah surah Alhamdulillahirabbil alamin, iaitu surah Al-Fatihah. Kalau zaman kita dipanggil macam tu. Yang mana ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sunnah diriwayatkan daripada Sunan Abi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu alhamdulillahirabbil alamin ummul Quran wa sab'ul mathani. Nabi kata alhamdulillahirabbil alamin merupakan ummul Quran, iaitu ibu kepada Al-Quran, dan sab'ul mathani iaitu 7 ayat yang mana memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata alhamdulillah ni alhamdulillahirabbil alamin bukanlah ayat tu, tapi dimaksudkan surah Al-Fatihah. Jadi menurut mazhab Syafi'i tidaklah bertentangan dalam berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada yang mana hujah di sisi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam hadis yang lain, yang mana ketika mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya tentang bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah, yang mana dalam riwayat disebutkan, mana ayat hadis ya, dalam hadis dikata bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah ketika solat. Abu Hurairah kata bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai habis. Ya, apabila Abu Hurairah sifatkan bagaimana Nabi membaca alhamdulillah ataupun surah Al-Fatihah dalam solat, Abu Hurairah membaca bismillah kuat-kuat. Ya, maksudnya Abu Hurairah kata Nabi baca macam ni lah, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Apabila disebut macam tu, sudah tentu Nabi membaca bismillah kuat-kuat. Itu dalilnya lah. Kalaulah Nabi membaca bismillah secara perlahan, sudah tentu Abu Hurairah baca perlahan, bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah seterusnya Nabi dia membaca secara kuat. Ya, dan begitu juga dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah pun sama juga. Nabi membaca satu ayat berhenti, Nabi satu ayat. Nabi tak baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin satu-satu. Tapi dalam hadis tu Ummu Salamah pun sebut bismillahirrahmanirrahim secara kuat. Itu menunjukkan bahawa Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah bersamaan dengan bismillahirrahmanirrahim secara lantang. Ala kulli hal, hadis ini dia adalah khilaf di sisi para ulama. Ya, kita tak perlu gaduh lah. Kita mazhab Syafi'i, kita teruskan dengan mazhab Syafi'i, baca bismillah kuat-kuat. Tapi kalau kita berada di tempat lain, kita tak rasa pelik lah. Berada dekat Masjid India atau dekat dekat mana tu? Wisma Confident. Tu Wisma Confident. Wisma Yakin. Panggil Wisma Confident. Tukar je lah kan, Wisma Confident tak boleh. Tapi Wisma Yakin kenal lah. Yakin Confident lah. Ya. Jadi sana dia tak baca bismillah kuat-kuat. Sudah macam Mekah juga lah. Jadi tak rasa. Kalau dekat Chowkit tu ada Masjid Pakistan, sama juga lah. Dia baca pergi maghrib tu alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebab mazhab Hanafi. Jadi benda ni tak perlu kita nak gaduh. Kalau pergi dekat negara yang mazhab Maliki, macam contoh saya pergi Tunisia dengan Maghribi, ada Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin, tak je bismillah langsung. Bismillah pun tak ada, terus alhamdulillah. Ini khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang muktabar, masing-masing ada hujah, yang mana bukan untuk digaduhkan antara kita. Masing-masing ada hujah dan cara pendekatan untuk beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, secara ringkas, wa kana idza raka'a lam yuskhish ra'sahu wa lam yusawwib walakin baina dhalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk, dan Nabi tidak terlalu mengangkat kepalanya dan tidak terlalu tunduk, tetapi antara kedua-duanya. Itu diriwayatkan Nabi ketika rukuk, kepala Nabi sederhana saja. Antaranya ulama kata kalau nak rukuk yang terbaik iaitu mata melihat tempat sujud. Dalam riwayat ketika mana Nabi SAW rukuk Nabi tu belakang tu rata cantik. Kalau letak air tu cawan, air tak tumpah. Ya, test balik rumah kita rukuk, suruh bini letak cawan air, tumpah tak? Tak tumpah lah bang, terus letak baldi pula.
Ya. Bandi tu patah pinggang gini je tak ya. Cawan cukup lah. Agak-agak macam tu lah. Jadi macam mana kita nak luruskan ikut cara Nabi SAW. Nabi rukuk kaki tegak. Kecuali memang kaki tak boleh tegak, sakit ke apa, itu diuzurkan. Ini kita cerita cara rukuk ikut Nabi SAW bagi orang yang sihat. Kaki tegak, dan riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW tegakkan tangan seolah-olah macam tekan, dan tapak tangan di dekat kepala lutut. Dan ketika rukuk tangan Nabi dipecahkan. Dalam riwayat Wa'il bin Hujur ketika sujud tapak tangan dirapatkan menghadap kiblat, ketika rukuk tangan Nabi dipecahkan, tapak tangan kat lutut. Ya, dan kepala tengok, mata tengok tempat sujud. Insya-Allah tegak. Ya. Tapi ada pernah saya tengok orang semayang dia punya tangan tu dekat keting tu. Hampir dekat, saya semayang tengok semayang. Dia tengok muka dia, nak tanya dia, kau tak sakit pinggang buat macam tu? Ya. Jadi itu cara. Laki perempuan sama. Ya. Cuma kalau perempuan bezanya takbiratul ihram tangan rapat. Lelaki kembangkan sikit. Rukuk sama, tak ada beza. Rukuk jangan dia macam tu pula. Perempuan pun sama juga, tegak tangan, kaki lurus, tapak dekat lutut, kembang. Jadi insya-Allah. Ya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Apabila Nabi mengangkat kepala daripada rukuk, Nabi tidak akan sujud sehinggalah Nabi berdiri tegak. Tidak, Nabi berdiri tegak. Tangan lurus macam ni. Ya, itu pendapat mu'tamad. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawi qa'idan. Dan apabila Nabi SAW sujud, dan Nabi tidak akan mengangkat, apabila Nabi SAW mengangkat kepala ketika sujud, Nabi tidak akan mula sujud sehinggalah Nabi SAW sudah duduk dalam keadaan tegak. Nampak tu? Baik. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyyah. Dan setiap dua rakaat Nabi baca tahiyat akhir, tahiyat awal. Tahiyat awal dan tahiyat akhir Nabi membaca tahiyat akhir. Baik. Wa kana yafrushu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Dan ketika duduk Nabi SAW duduk iftirash. Ni ada dua riwayat yang mana ketika mana Nabi salat dua rakaat, Nabi duduk seperti tahiyat awal, dua rakaat. Ya, maksudnya ketika tahiyat akhir lebih afdal duduk tawarruk, iaitu duduk punggung dekat atas rantai, kaki kiri keluar dan kaki kanan ditegakkan. Biasa kita duduk. Ya, ada juga kadang-kadang Nabi SAW Nabi duduk iftirash, iaitu kaki kiri tapak kaki kiri di bawah punggung dan kaki kanan ditegakkan seperti mana dalam hadis ini. Nampak tu, itu duduk iftirash. Maksudnya kadang-kadang kalau kita salat berjemaah, bila tengok tempat kita sempit, kita tak payah nak kalut duduk tawarruk, duduk yang macam punggung nak kena lantai juga. Ya, lebih-lebih lagi kita yang nak duduk tu berat 135 kg. Kesian kawan sebelah tu. Ya, nak sangat orang sunnah Nabi. Ya betul. Kadang-kadang Nabi duduk yang mana rakaat yang terakhir, yang kadang-kadang Nabi duduk seperti tahiyat awal. Dalam hadis juga. Dan kebanyakan Nabi duduk dalam keadaan tahiyat akhir, iaitu punggung kat tanah. Kadang-kadang duduk macam tahiyat awal. So kita jangan terlalu obses sangat. Kalau ada ruang, alhamdulillah. Kalau masa katakanlah betul-betul sempit, kita raihkan sebelah, kita duduk seperti tahiyat awal. Pun ada riwayat Nabi SAW pernah melakukan juga. Wa kana yanha an uqbati syaitani wa yanha an yahtarisha rajulu dhira'ihi iftirash as-sub'i atau iftirash as-sab'i. Iaitu Nabi SAW melarang daripada duduk seperti syaitan. Duduk seperti syaitan ni macam-macam lah, saya terangkan pada kelas yang akan datang. Duduk syaitan ni duduk yang macam bersandar macam ni kan dalam solat. Duduk betul-betul. Ya, dan Nabi SAW melarang, iaitu lelaki mana-mana orang yang solat itu, iaitu membentangkan dia punya lengannya seperti binatang buas. Iftirash as-sab'i, iaitu binatang seperti harimau, anjing. Kan bila duduk kan dia punya jenis kan, kita kena angkatkan macam tu. Kalau lelaki kembangkan sikit, kalau perempuan rapatkan. Tapi kalau salat berjemaah jangan kita kembangkan, nanti mengganggu orang sebelah pula. Ya. Wa kana yakhtimu as-salata bitaslim, dan Nabi SAW iaitu mengakhiri salat, iaitu menutup salat dengan salam. Ya, wallahu a'lam. Hadis pun riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini secara ringkas iaitu sifat salat Nabi. InsyaAllah lagi detail kita akan bincangkan nanti pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu pun datang. Ada soalan ke?
Kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat sini saja dulu lah. Dan insya-Allah kita sambung, moga Allah panjangkan umur dan kurang rezeki. Kita bertemu pada sesi yang akan datang. Mohon maaf salah silap kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesilapan, kealpaan datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a maqamina hadza wa ila ghafarta wal hamda ila farajta wa la dayna ila qadaita ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.